Terdapat 4 kepentingan perlembagaan dari segi aspek keamanan. Pertama sekali, perlembagaan dapat menjamin keamanan negara. Hal ini kerana tiada mana-mana pihak luar yang dapat mempertikaikan perlembagaan persekutuan. Selain itu, perlembagaan ini juga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat kerana ia memastikan kepentingan setiap kaum dan agama terpelihara. Seterusnya, perlembagaan ini juga membantu untuk memastikan keselamatan setiap warga negara terjamin. Hal ini kerana ia mencatatkan segala undang-undang yang sememangnya akan membantu melindungi keselamatan setiap rakyat. Dan kepentingan yang keempat ialah ia dapat menentukan garis panduan serta had tanggungjawab semua pihak seperti kerajaan tidak boleh mengambil tanah rakyat tanpa pampasan yang setia. Terdapat 3 kepentingan perlembagaan daripada aspek perpaduan. Kepentingan yang pertama ialah mengukuhkan perpaduan nasional. Perlembagaan persekutuan melindungi kepentingan semua kaum dan agama. Hal ini demikian kerana perlembagaan persekutuan merupakan garis panduan yang perlu difahami dan dihormati oleh semua pihak tanpa mengira pangkat, kaum dan agama. Kepentingan yang seterusnya ialah menjamin hubungan antara kaum. Perlembagaan persekutuan merupakan asas penting dalam menjamin perpaduan dalam kalangan rakyat. Kepentingan perlembagaan dari segi aspek yang ketiga ialah meningkatkan semangat patriotik. Perlembagaan persekutuan menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan rakyat bagi melahirkan rakyat yang cinta akan negara. Kepentingan perlembagaan persekutuan dalam etika dan peradaban di Malaysia dari segi aspek sosial antaranya ialah alat untuk menyelesaikan masalah, di mana perlembagaan menentukan garis panduan, had dan tanggungjawab setiap rakyat, termasuk memberi panduan yang berkaitan dengan perkara yang membatasi hak semua pihak. Lazimnya, perlembagaan persekutuan memperuntukkan pihak yang boleh melaksanakan kuasa tertentu, seperti persekutuan mengiktiraf Akta Polis dan Akta Hasutan bagi mengawal dan memelihara keamanan negara. Selain itu, kepentingannya juga adalah untuk memperkukuhkan kontrak sosial di mana perlembagaan menjadi sumber rujukan jika berlaku percanggahan, serta perlembagaan boleh menentukan kestabilan sosial negara. Terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi dan harus diatasi dalam menjadikan perlembagaan sebagai tapak integrasi di Malaysia. Antaranya adalah cabaran dalam mengekalkan keamanan negara dengan mengawal dan menghapuskan aktiviti subversif dan jenayah terancang yang sering berlaku secara berleluasa di Malaysia ini. Golongan remaja dan dewasa pada masa kini seringkali terlibat dengan aktiviti-aktiviti gejala sosial yang boleh dikategorikan sebagai satu jenayah etika dan moral individu. Sebagai contoh, mereka selalu terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah, samseng jalanan dan mengikut budaya hiburan yang melampau di kelab. Hal ini berlaku kerana undang-undang yang dilaksanakan kurang berkesan. Oleh yang demikian, cabaran ini boleh mendatangkan kerugian kepada negara dari segi keselamatan dan keamanan jika masalah ini tidak ditangani dengan baik. Selain itu, cabaran dalam mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan. Elemen tradisi merupakan elemen yang sekian lama wujud sebelum kemerdekaan dan diguna pakai dalam perlembagaan persekutuan. Elemen-elemen tradisi terdiri daripada 4 aspek termasuk institusi beraja, agama Islam, penggunaan bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu. Namun, provokasi di media massa atau laman sosial sedikit demi sedikit mengubah persepsi masyarakat mengenai elemen-elemen tersebut. Dr. Syam Rahayu 2015 berkata, tindakan tersebut seolah-olah ingin menghapuskan elemen warisan ini daripada persada utama negara. Penghormatan terhadap elemen tersebut telah hilang serta penerimaannya pada masa kini dianggap sebagai tidak lagi relevan. Sebagai contoh, Perkara 153 Perlembagaan Malaysia yang sering menjadi buah mulut masyarakat pada masa kini yang memberi fokus hanya kepada jaminan kedudukan istimewa orang Melayu. Cabaran menjadikan perlembagaan sebagai tapak integrasi seterusnya adalah mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Hal ini demikian kerana Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbeza etnik
dan budaya berkumpul di satu tempat sama. Pencampuran masyarakat ini mewujudkan fahaman yang berbeza dalam kalangan mereka. Oleh itu, perpaduan antara masyarakat ini menjadi salah satu cabaran yang rumit dalam perlembagaan bagi memastikan semua masyarakat memiliki hak sama rata untuk membentuk perpaduan. Masyarakat yang tidak bertoleransi menyebabkan tercetusnya perbalahan kaum yang membawa kepada masalah dalam negara. Oleh yang demikian, perbalahan kaum ini mampu menjejaskan imej negara di pesada dunia, sekaligus mampu mengganggu ekonomi negara melalui pelaburan antarabangsa.